بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time baca faham amal pada 8 Mac pada hari ini sempena juga dengan Hari Wanita Ustaz ya. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Masya-Allah ya. Tadi ya. alhamdulillah. Subhanallah. Apa komen Ustaz tentang Hari Wanita? Ada ucapan ke kepada semua penonton kita di kalangan ibu-ibu wanita seantero dunia? Ya Ustaz. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di permulaan ini saya ingin ucapkan selamat Hari Wanita buat semua para wanita, terutamanya ibu saya dan juga semualah isteri dan juga semua sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjadikan wanita-wanita semuanya penyejuk mata memandang dan menjadi salihah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz ya. Jadi sebagai permulaan juga ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada individu yang paling penting, kepada ibu saya yang berada di Johor, di Bidor dan ya dulu duduk di Johor, okey, dan juga kepada isteri saya ya sekarang di Shah Alam ya, dan juga kepada semua warga wanita ya, kaum ibu daripada segala-galanya seantero dunia untuk terus kita bersama Al-Quran, dan kita ingin teruskan perjuangan sebagaimana yang kita belajar daripada surah At-Taubah ini, di mana ia adalah surah perjuangan. Wanita yang berjuang adalah wanita yang bersama dengan Nabi, dan wanita-wanita inilah yang akan bersama di syurga nanti bersama dengan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan juga orang-orang soleh. Inilah yang kita harapkan, dan kita ingin melihat bersama apakah sinopsis halaman bagi halaman kita pada hari ini insya-Allah. Bermula daripada ayat yang ke-48 ya di mana kita akan melihat kepada golongan munafik yang suka membuat gangguan pada jalan kebaikan, dan diikuti pada ayat 49 hingga 52 suka ketika orang mukmin mendapat bencana. Ini adalah sifat orang munafik yang Allah bongkar dalam surah At-Taubah untuk sama-sama kita elakkan. Dan selepas itu pada ayat yang ke-53 kita akan melihat bagaimana tentang ciri terhapusnya pahala orang munafik daripada nafkah dan solat mereka, serta siksa terhadap mereka di dunia dan di akhirat. Jadi ini adalah intisari daripada halaman 195 ya, bercerita tentang orang munafik. Orang munafik ini mengapa mereka bersifat sedemikian, salah satunya kerana harta dan juga kerana keluarga. Dan kita doakan pada hari ini bagi para wanita yang bersama dalam program My Quran Time, perempuan ya semua, cik puan semua, anak-anak ya, adik-adik, jadilah wanita yang tidak menghalang kepada perjuangan, tetapi jadilah wanita seperti Khadijah, jadilah wanita seperti Aisyah ya, seperti Sumayyah, yang mereka ini diangkat seperti Maryam yang diangkat Allah di dalam sejarah. Kerana apa? Kerana mereka adalah individu insan penting yang sentiasa bertaubat dan sentiasa menyokong kepada perjuangan ke arah kebaikan. Mari sama-sama kita mulakan bacaan daripada ayat 48 hingga ayat 51. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz. Assalamualaikum sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, puan, ayah sekalian.
Ada sahabat kita kongsikan Ustaz, Puan Hanisa Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Selamat Hari Wanita Sedunia. Wanita bangkit mendepani cabaran. Ya, mudah-mudahan terus komited bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, jadi kita nak mulakan bacaan kita saja di halaman yang ke-195 hari ini, ayat yang ke-48 sehingga ayat yang ke-51. 51 ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita mulakan. Saya teringat Ustaz dulu masa saya budak-budak dulu Ustaz, masa tak pandai baca Quran dulu, setiap petang saya menghadap mak saya. Ya Allah, dan boleh katakan setiap petang saya menangislah. Sebab dalam hati memberontak nak pergi main bola. Kawan-kawan dah panggil kat luar, jomlah kita baca Quran dulu dengan mak. Pakai seluar pendek masa tu, budak-budak. Ya. Tutup dengan towel masa mengaji. Budak-budak masa budak-budak dulu dah darjah 1 darjah 2 kan. Tapi subhanallah, barakah doa ibu, doa ayah. Dapatlah saya baca Al-Quran sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian pada hari ini. Terima kasih ibu ya, terima kasih mak. Okey, jadi kita nak menyambung dan kita nak mulakan bacaan kita. Saya nak cuba permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, mari kita baca dengan bacaan Taranum apa Ustaz Fazrul nak saya baca ini. Yang ini isinya memang mencabar, tegas juga. Tegas Ya. Jadi kita ambil Jiharka. Oh, subhanallah. Subhanallah. Jadi Ustaz Fazrul, kita nak baca dengan Taranum Jiharka. Ya. Jangan jerkah. Oh, jangan. Hari wanita jangan jerkah. Okey. Jiharka ataupun Jiharka. Jom tuan-tuan dan puan-puan kita cuba baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 48 hingga 51 untuk kita sama-sama memahami tentang apakah sifat munafik yang perlu kita jauhi dalam kehidupan kita seharian. Pada minggu lepas kita sudah pun melihat salah satu daripada ayat 47 itu, lau kharaju fikum, ya, apabila mereka itu keluar, ya, dalam perang, mereka itu tidaklah menambahkan kecuali khabala, ya. Khabala itu maksudnya sebagai satu unit, satu anggota yang tidak berfungsi, ya, dan akan mewujudkan kekacauan di dalam sesebuah bala tentera, ya. Itu adalah kesan apabila ada munafik di dalam sesuatu organisasi. Dan lebih daripada itu, apakah mereka buat? Mereka akan pecut kuda mereka pergi ke kafilah sana, kawasan sana dalam tentera Islam untuk bercakap, untuk menimbulkan fitnah, ya. Dan ada di kalangan umat Islam yang mungkin akan mendengar perkara tersebut, akhirnya lemah semangat, lemah jiwa untuk pergi berjuang. Pada ayat 48 Allah menyambung lagi, ya, apakah kezaliman yang mereka buat itu. Sesungguhnya sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat gangguan, ya. Sebelum ini iaitu apabila sampai di Madinah, Ustaz, ya. Yes. Dalam peristiwa fitnah ifk, ya, hadis ifk yang berlaku, fitnah kepada Aisyah apabila balik daripada peperangan Bani Mustalik itu, dalam perjalanan balik itu Aisyah pergi keluar sekejap daripada caravan itu, tempat kenderaan itu, dan kemudian tertinggal. Dan pada waktu itu apa yang dibuat oleh orang-orang munafik ini, mereka mewujudkan fitnah, menyatakan Aisyah ini buat perkara, Saidina Aisyah isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat sesuatu yang tidak baik dengan salah seorang sahabat. Jadi peristiwa itu amat besar yang akan kita baca nanti dalam surah yang ke-24, surah An-Nur, ya. Jadi Allah mengingatkan bahawa sebenarnya orang munafik ini memang pernah buat perkara kacau sebelum ini. Waqallabu lakal umur. Apakah yang berlaku bila mereka buat kacau ini? Waqallabu itu maksudnya qalb, iaitu maksudnya apa, Ustaz? Bertukar, ya, macam kita punya hati ni kan, ya, qalbul qulub, ya, bertukar. Jadi urusan umat Islam pada zaman di Madinah itu berkecamuk, ya. Kerana apa? Kerana Nabi sendiri pun tak boleh nak cakap apa. Saidina Aisyah kata bahawa kalau aku menjawab, dia orang kata bahawa aku ni penipu, ya. Pasal dia kata kalau menjawab mestilah kata saya tak buat, nanti orang kata saya menipu. Kalau saya duduk diam, ya, pun orang cakap tu dia buatlah tu. Jadi urusan menjadi kecamuk, fitnah yang berlaku pada kekacauan yang berlaku di Madinah ini Allah bongkar ataupun ingatkan kembali, hatta ja'al haqq, sampailah sampai datang kebenaran, wa zahara amrullah, Allah yang memenangkan Aisyah pada waktu peristiwa hadis ifk itu berlaku. Wahum karihun, dan apakah yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sifatnya ialah dia benci kepada kebenaran yang datang. Ya. Dia suka kalau orang Islam ni kacau, Ustaz, ya. Ya. Lagi kacau, lagi bergaduh, ya, tuding menuding. Ada satu pihak yang memang tepuk tangan. Ya, yang penting kita pastikan, tuan-tuan, ya, jangan kita ni bergaduh dan jangan kita jadi orang yang suka melihat pergaduhan. Ya. Kerana pergaduhan berpanjangan itu adalah salah satu daripada sifat orang-orang yang ada nifaq, yang ada penyakit. Wa minhum man yaqul, daripada kalangan mereka ada yang menyatakan, iaitu dia bertemu dengan Rasul, dia cakap minta izin, wala taftinni. Ustaz, kalau katakan boleh baca sekali lagi ayat yang ke bahagian awal tu saja, pasal dia ada yaqulu, dia bertemu dengan Hamzah tu kan. Okey, sampai taftini saja. Ya, ayat 49, ya, permulaan ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Sadaqallahul azim. Jadi ada Hamzah dekat situ, ya, Ustaz, dengan nun dengan lam, ya. Betul, maksudnya kita sikit, Ustaz, macam mana tu? Dhalli tu maksudnya lam itu dia terus pergi kepada Hamzah tu. Yaqulu mati dekat situ Hamzah. Yaqulu, dhalli tu nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Bila maksudnya masukkan bunyi nun itu ke dalam lam tanpa dengung. Jangan yu'dhan, salah. Yu'dhalli, seolah-olah hilang nun itu. Okey, itu cara bacaan, ya. Baik. Jadi ini ada kaitan dengan Hari Wanita, Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, pasal ada salah seorang daripada orang munafik ini, dia kata saya tak nak pergi perang. Pasal nanti kalau Tabuk tu kan nak melawan tentera Rom kan. Orang Rom ni wanita-wanitanya itu dia memang
apa istilahnya Ustaz? Cantik-cantik. Comel. 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 Jadi orang munafik ni kata susah nanti, wala taftanni, janganlah sampai wala taftinni, ya. Janganlah sampai aku ni terjerumus, nanti pergi perang, nanti jumpa wanita-wanita itu nanti kacau. Ya, kacau iman saya. Allah kata apa? Ala fil fitnati saqatu. Sebenarnya engkau dah memang awal-awal lagi dah terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Dia kata janganlah uji aku, nanti iman aku lemah. Memang kau dah lemah dah pun. Kan? Belum apa-apa lagi dah nak minta izin untuk tidak pergi berperang, ya, menggunakan sebab wanita. Ini cabarannya bila orang ada sifat munafik di dalam hati, dia memanipulasikan wanita, menjadikan wanita sebagai komoditi, ya, menjadikan wanita sebagai tempat yang tidak bagus ataupun kelas kedua. Tetapi Islamlah yang meletakkan wanita sama baris dengan lelaki, kerana yang paling mulia adalah apa tuan-tuan? Yang bertakwa. Ya, jadi dalam ayat ini Allah katakan bahawa mereka itu saqatu, maksudnya mereka ini sudah pun terjerumus dalam fitnah tersebut. Wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin, dan neraka jahanam itu mengelilingi kepada kekufuran mereka. Pasal apa? Pasal mereka rasa mereka boleh buat plot, mereka boleh buat perancangan untuk mengalahkan Nabi, untuk memenangkan mereka. Tetapi Allah kata segala strategi, ya, yang lengkap itu sebenarnya akan dibalas oleh Allah dengan neraka jahanam yang akan mengelilingi mereka. Mereka ingat mereka bijak, ya, mereka ingat bahawa mereka ada ilmu, ada kepakaran, tetapi semua itu adalah kekufuran yang tidak dapat diselamatkan. Jadi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ataupun yang diajarkan oleh Allah pada ayat 50 ini, in tusibka, ya, jika kamu ataupun kamu dikenakan hasanatun, ya. Tusibka ini Ustaz ni macam kalau kita ada memanah itu, kalau dia pum terus ke bullseye itu kan, yang itu namanya tusibka. Maksudnya asaba, bila Allah bagi itu tak pernah salah alamat. Subhanallah. Ya, kebaikan tak pernah salah alamat. Jadi bila kebaikan tu Allah bagi kepada kita, apakah berlaku kepada orang munafik? Tasukhum. Mereka rasa macam alamak, dia menanglah pula, ya. Itu perasaan respon daripada orang munafik yang perlu kita sama-sama hidupkan dalam hidup kita. Kalau orang beriman dapat kebaikan, kawan kita dapat kereta, saatnya, ataupun kawan kita apa, dia naik pangkat, kita akan rasa amat gembira, dan kita ucapkan tahniah, dan kita pun cakap alhamdulillah, kan. Walaupun kita tak naik pangkat, walaupun saya belum lagi dapat kereta yang besar macam dia dapat, kan, tapi kita alhamdulillah. Pasal apa? Pasal kalau kita kata alah itu tak tahulah berapa lama boleh bayar tu, entah 3 bulan kena tarik, Allah, itu petanda tasukhum. Dia tak puas hati, dan itu adalah tanda orang-orang yang munafik. Wa in tusibka musibatun, dan apabila datang sesuatu musibah kesulitan, yaqulu qad akhadna, kan aku dah cakap, dia cakap apa? Qad akhadna amrana min qabl, kami dah buat keputusan dah, ya, sebelum ini. Itu sebabnya sebenarnya tak payah pergi perang, ya. Wa yatawallau wa hum farihun, iaitu mereka ini berpaling dan mereka rasa amat gembira dengan apa yang berlaku kepada umat Islam, orang beriman kepada Nabi, kalau ada sesuatu yang menyusahkan. Jadi dua perkara di sini. Bila senang, orang beriman senang, dia tak suka. Bila susah, dia suka. Farihun itu maksudnya dia happy sangat Ustaz, ya. Kalau boleh dia nak beritahu pada kawan dia, tengok kan, kita sebenarnya tak payah pergi berperang ini, mereka kalah, mereka suka sangat, ya. Tetapi sebenarnya ini Allah bongkarkan untuk apa tuan-tuan? Untuk sama-sama kita fahami. Sebenarnya dijawab pada ayat 51. Itu Allah bekalkan jawapan, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dalam ayat ini amat menarik Ustaz, ya. Tidaklah ada sesuatu pun yang sampai kepada kami, baik ke tak baik ke, illa ma kataballah, kecuali Allah tuliskan lana huwa maulana. Maksudnya apa? Lana Ustaz, ya, bukan alaina. Ada dua perkataan tu, lana dengan alaina. Alaina ni maksudnya sesuatu yang jatuh, yang nak menimpa kami. Tetapi kalau lana, maksudnya Allah memang nak bagi saya. Allah bagi kita COVID-19, sebenarnya dia boleh cakap lana ataupun alaina. Kalau alaina, kita rasa memang Allah nak tekan kita, nak jatuhkan kita. Tetapi jawapan yang diajarkan pada Nabi ialah lana, iaitu ini khas, ini hadiah. Ya, ini hadiah untuk kita, agar apa? Kalau kepayahan itu menyebabkan kita makin dekat dengan Quran, kan itu hadiah Ustaz, ya.
Tapi kalau katakan kepayahan itu menyebabkan kita makin jauh daripada Allah, ataupun kemudahan kita dapat banyak duit tetapi makin jauh daripada Allah, itu sebenarnya adalah azab, ya. Jadi ini adalah ayat yang kita akan bincang lebih lanjut lagi pasal menarik ayat 51 ini. Betul. Kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan kita bagha, ya, yang maksudnya mencari, ya, bersungguh-sungguh. Jadi inilah yang berulang 96 kali di dalam al-Quran. Laqadib taghawul fitnah, ini yang disampaikan pada ayat 48. Maksudnya orang-orang munafik ini mencari-cari, berusaha untuk menimbulkan kekacauan di kalangan umat Islam. Tetapi bagi orang Islam, kita mencari apa? Kita betul-betul mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini panduan bersama. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Bagaikan permata di celahan kaca, kedipnya sukar tu dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Ustaz Fazrul sambung. Masya-Allah, masya-Allah. Maksudnya kita bersyukur Ustaz kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dan juga kita sama-sama doakan agar semua tuan-tuan dan puan-puan, bagi ibu dan ayah, beroleh menantu ataupun anak-anak diberi pasangan yang penyejuk mata memandang, soleh dan solehah. Tidak tersilap pilihan, ya, Ustaz, ya. Lana tadi, ya. Lana penting, Ustaz, ya, pasal ada orang yang kata alamak saya tersilap lah, kan. Allah. Sebenarnya bila kita melihat pada perkataan illa ma kataballahu lana sebentar tadi, sebenarnya semua yang Allah bagi ini adalah hadiah. Betul, ya, pasangan, ya, anak, semuanya adalah hadiah. Sama ada kita nak melihatnya sebagai lana ataupun alaina. Allah. Kalau alaina kita rasa ya Allah stresnya tersilap pilih kot. Kan. Tapi kalau lana, kitalah orang yang sentiasa mohon pada Allah dan buat yang terbaik, kerana kita tahu bahawa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya, bahawa sebenarnya tawakalnya bukan pada strategi saya, pada kepandaian saya, kepada kelebihan saya ataupun kekurangan, tetapi sebenarnya kita bergantung pada Allah. Dua-duanya dalam satu keluarga bergantung. Itulah ucapan yang penting, Ustaz, ya, dalam hal Hari Wanita hari ini. Betul, ya, silakan Ustaz, teruskan. Ustaz, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, buat yang saya kasih sekalian, penonton semuanya, mari kita melihat seketika perkongsian tajwid kita, ulang kaji kita pada hari ini. Jom sama-sama kita ikuti paparan kita, iaitu okey, kita menyambung lagi martabat ghunnah. Kita telah bincang martabat yang pertama, martabat yang kedua, dan hari ini kita ingin melihat martabat ghunnah yang ketiga, iaitu ghunnah yang terdapat nun sakinah atau tanwin dan mim yang diikhfakan. Ghunnah yang terdapat nun sakinah ataupun nun mati ataupun tanwin dan juga mim yang diikhfakan. Dengung contoh kalimah qul man kana, qul man kana. Kemudian contoh yang kedua, thuburan kathira, thuburan kathira. Kemudian wa tuzakkihim biha, wa tuzakkihim
biha. Kemudian contoh seterusnya, yunbitu lakum. Dan contoh yang terakhir, ayat yang kedua surah yang ke-76, sami'an basira. Baik, maksudnya contoh gunnah yang ketiga ini, martabat dia iaitulah berlaku ketika gunnah yang terdapat nun sakinah, nun mati atau tanwin, dan mim yang diikhfakan. Maksudnya ketika dengulah, maksudnya ketika dengung, martabat ni adalah martabat yang ketiga, kadar dia, ataupun martabat gunnah dia. Jadi yang paling mustahak iaitulah dengung itu kita kena praktikkan. Kita kena praktik macam mana? Kita kena praktikkan, kita kena baca dengan guru. Kita baca dengan guru. Jadi bila guru memerhatikan ataupun mendengar bacaan kita, maka guru akan membetulkanlah, oh ini dengung tinggi sangat ni, contohlah, ataupun martabat tinggi sangat ni, ataupun kurang dengung dan sebagainya. Jadi penting sangat tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, untuk kita perdengarkan bacaan kita dengan guru, ataupun kita panggil istilah talaqi saya. Talaqi. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Kita sebenarnya akan sentuh juga contohnya mim tadi kan, mim mati. Sebelum ni kita dah berkongsi nun mati dan sebagainya. Mim mati bertemu dengan ba contohnya, ataupun nun mati bertemu dengan ba contohnya, iqlab ataupun ikhfa syafawi contohnya. Dengung dia tu bertemu dengan ba tu, rapat ke tak rapat bibir kita, insya-Allah kita akan kongsi sikit demi sedikit, ya. Penting kita bertalaki ni Ustaz, ya. Pasal dia ada satu perkataan, ya, kalau kita baca hanya tengok daripada tulisan, ya, dia daripada bahasa Arab tapi tukar jadi bahasa Melayu, MUSHAF. Saya selalu dengar orang sebut mushaf. Pasal itu belajar daripada baca. Dia tengok mushaf kan. Tapi bila dia dengar daripada cikgu yang betul lah, jangan cikgu salah pula kan. Cikgu salah dia cakap mushaf juga. Dia akan dengar oh mushaf kan. Saya respon sikit Ustaz sebut mushaf itu, subhanallah sangat betul sangat, sebab ada setengah-setengah al-Quran tuan-tuan apa mau kena hati betul-betul. Ada yang tulis dengan tulisan Rumi. Contoh muka surat yang kita baca ni, laqadi. Dia tulis LA, mungkin dia tulis LAQADI. Mungkin kita sebut laqadi. Kan? Kalau kita belajar, kalau kita memang ada asas, mungkinlah kita boleh sebut laqa. Itu baru kalimah yang simple. Kalau kalimah yang contohnya dalam surah Al-Mulk, kan? Ayat-ayat yang penting ataupun ayat yang memerlukan kepada tulisan ataupun pemahaman kita ataupun sebutan makhraj kita dengan betul. Tak boleh dengan tulisan Rumi itu. Jadi kena hati-hati juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan kita ambil jalan singkat untuk baca Al-Quran. Kita tak belajar tapi kita apa susah Ustaz, apa tulisan Rumi ada. Tak boleh. Kita di Kementerian Dalam Negeri pun tidak meluluskan, tidak membenarkan Al-Quran tulisan Rumi. Wallah. Adapun Ustaz, contoh setiap hari belajar Ustaz, sampai kita kata tak ada masa nak sebut alhamdulillah tu, tak betul-betul contohlah. Tapi dalam masa setiap hari kita belajar, mungkinlah boleh sedikit bantu ALH untuk latihan. Tapi tiap-tiap hari belajarlah. Terus belajarlah kan. Okey. Jadi itu kaedah yang penting, ya, ketika belajar, iaitu simai ini, mendengar ini dan berjumpa ini, untuk memastikan ketepatan dalam kehidupan kita bersama Al-Quran. Dan kita ambil sedikit pelaburan masa Ustaz, ya, kerana ini yang akan amat berharga bila sampai di akhirat nanti. Baik, kita ingin meneruskan pada ayat 52 hingga 54, ya, dalam halaman 195. Kali ini kita akan melihat bagaimana lagi, kalau tadi Allah mengajarkan pada Nabi, qul, katakanlah bahawa apa sahaja yang kena kepada kita adalah lana, bukan alaina, ya, baik ke buruk ke, bagi kita nampak buruk Ustaz, ya. COVID-19 nampak buruk, tetapi rupa-rupanya tak semena-mena, tak kita sangka bahawa kita makin dekat dengan Quran. Jadi pasal Allah tidak pernah tersalah alamat Ustaz, ya. Istilahnya tadi yusibana itu maksudnya bila arrow tu, dia punya anak panah tu pum terus memang kena. Kalau perlu sampai pada Fazrul lah Allah, kan, sampai kepada tuan-tuan sampai, ya. Yang penting ialah bagaimana kita respon dan menjawab. Yang pentingnya kita amat bergantung kepada Allah. Nama istilah bahasa Arabnya tawakkal.
Kita belajar lagi daripada ayat 52 hingga ayat 54, dipimpin dulu oleh Ustaz Tarmizi. Baik Ustaz, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak menyambung tuan-tuan dan puan-puan ayat 52 saya hingga hingga 54, ada 3 ayat. Sebelum saya baca tu, sepenuh Hari Wanita Ustaz, saya nak satu pantun lah Ustaz. Oh ya, silakan Ustaz. Untuk mak sajalah. Ya, boleh, untuk boleh. cik. Subhanallah. Wanita solehah idaman kalbu, penyejuk mata ketika derita. Tidak ternilai kasihmu ibu, tidak terbalas dek wang dan harta. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati, ampunkan dosa-dosa dan juga kurnia perlindungan buat ibu-ibu kita semua di rumah, di kampung, mak Ustaz Fazrul, mak saya, amin, dan amin, semua sekali tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Baik. Ustaz Fazrul ada pantun sekejap lagi dah baca dulu. Tengok keadaan. Okey, baik. Baik Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sambung 52, 53, 54. Kita cuba bacaan Tarannum Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 52 hingga 54, menyambung lagi apakah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita apabila kita memberi respon kepada orang-orang yang mungkin mematikan, melemahkan semangat kita dalam perjuangan. Kata Allah dalam ayat 52, qul hal tarabbasun, ya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu daripada dua kebaikan. Ini yang disampaikan Ustaz, ya, pasal orang-orang munafik dia gelarkan, ini kau dapat apa ni, kan, boleh menang ke, kan, sebenarnya tantah, kan, mereka menimbulkan keraguan, ya, di dalam ketika nak pergi ke medan juang pun sama, dalam kehidupan seharian pun sama, ya, panaslah, itu ini dan sebagainya. Maka jawapannya apa ataupun diajarkan pada Nabi,
tidak ada yang kamu tunggu bagi kami kecuali salah satu daripada dua kebaikan. Subhanallah, ya. Apakah kebaikannya? Yang pertama, sama ada menang dalam kehidupan di dunia ini, ataupun satu lagi kebaikan adalah mati syahid, Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, jadi inilah yang menyebabkan umat Islam ini mereka tak suka berperang, tetapi bila diajak untuk berjuang, maka mereka bersedia. Subhanallah. Pasal mindsetnya apa? Sama ada menang ataupun mati syahid. Ya, jadi dua-duanya tidak ada istilahnya win loss, Ustaz, ya. Dua-duanya win-win. Betul. Sama ada dekat sini menang, ataupun kalau kami tak menang dalam Uhud contohnya, ya. Dalam Uhud orang kata bahawa umat Islam kalah. Tetapi sebenarnya yang umat Islam yang masih hidup, mereka belajar sesuatu dan mereka baiki lagi pada perang yang seterusnya untuk menang. Dan yang meninggal itu, yang wafat itu 70 itu, mereka itu sampai sekarang, Ustaz, ya. Kalau kita pergi ke Madinah itu, mereka itu tetap juga diangkat ataupun dipuji, ya, diucapkan doa keampunan, ya, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi pejuang, ya. Jadi dua perkara ini adalah respon kepada siapa? Kepada orang munafik. Orang munafik ini kata kalau kita pergi nanti menang ataupun entah kalah. Ya. Bagi orang Islam tidak ada istilah menang atau kalah. Ada menang ataupun syahid. Kalah pun menang memang menang. Syahid, subhanallah, ya. Jadi ini cara berfikir kita dalam hidup kita, tuan-tuan puan-puan yang berada bersama dengan My Quran Time ini. Ketika kita buat kebaikan dalam hidup kita seharian, asalkan kita berpegang kepada kebenaran, sama ada kita menang di dunia ini berbawa kebenaran ataupun syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita bersama berjuang, kita bagi duit, kita sokong kepada perkara kebaikan, kita doakan, kita beri semangat kepada orang-orang yang terus berjuang membantu sesama kita. Wa nahnu natarabbasu, kami menunggu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi au biaidina. Ya, kami menunggu sebenarnya apa yang Allah akan berikan azab kepada kamu. Sama ada azab itu daripada siapa? Daripada Allah. Ya, Allah akan hancurkan, Allah bagi gempa bumi, Allah boleh bagi macam-macam. Au biaidina. Atas dengan tangan kami. Maksudnya kami yang akan. Jadi ini adalah respon-respon yang penting sebenarnya. Pasal apa? Pasal bila dalam hidup kita seharian, tuan-tuan, bukan semestinya pada perang sahaja, dalam kita menghadapi konflik, untuk kita membuat kebaikan ataupun keburukan, ya, ada orang yang ajak ke arah keburukan, menuju mencabar keislaman dan iman kita. Kita kena ingat bahawa Allah boleh hancurkan anytime, ya, ataupun kita menjadi sebahagian daripada kumpulan yang berjuang itu, Ustaz. Ya, macam tuan-tuan share dekat Facebook kan. Orang lain boleh je Allah hantarkan orang daripada mana-mana tolong sharekan Facebook tersebut, ataupun Facebook auto share, boleh nak buat begitu kan. Tetapi sebenarnya kita harap bukan sekadar Allah uruskan sendiri dan kita tidak berada dalam kafilah ataupun kumpulan yang berjuang. Kita share, kita beritahu kawan, kita print bookmark contohnya. Nanti kalau katakan masa Ramadan, tuan-tuan mungkin boleh buat banner ke, beritahu kan, bulan Quran, ambil masa, ya, pukul 12, pukul 5, pukul pukul 10 malam, ya. Perkara-perkara itu adalah untuk kita berada sebagai BID-na, ya. Kalau boleh kita sebahagian daripada orang yang bersama dengan kebaikan ataupun perjuangan. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Tunggulah, sesungguhnya kami bersama kamu mutarabbisun. Dua-dua kita tengok see, kan. Sama ada kita berjaya ataupun kamu berjaya. Confirm kamu tak berjaya, pasal kamu bukannya nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi Allah ajarkan, qul anfiqu taw'an aw karha. Belanjalah hartamu baik dengan sukarela maupun terpaksa, namun semua itu tidak akan diterima, sesungguhnya kamu adalah orang yang fasik. Jadi ini 2-3 perkataan ini, ya, qul ini adalah untuk meneguhkan kepada umat Islam, walaupun sikit banyak teruskan beri, ya, bagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menderma untuk tabung gerakan, untuk masjid apa sebagainya, teruskan. Pasal kita buat itu atas dasar apa? Kerana taat kepada Tuhan, ya, bukan kerana fasik. Orang fasik pun buat derma, Ustaz, ya. Kalau kita tengok, ya, orang fasik derma, kalau saya pergi di luar negara dulu, di US, mereka ambil 20%, Ustaz. Untuk gereja, untuk church. Donate, ya. 20%, ya. Yang kita 2.5%. Kalau zakat itu pun kalau wajib kan, kalau dah cukup haul dan nisab je. Jadi nak ceritanya apa? Kalau orang fasik pun menderma, ya,
segan kalau katakan hari ini belum lagi derma ustaz ya. Bagi tuan-tuan kalau hari ini belum lagi derma ya, mungkin hari ini kena ambil ya peluang, mungkin di hujung nanti tabung gerakan Al-Quran. Ya, bismillah. Betul. Pasal apa? Pasal orang-orang yang munafik ini pun dia sanggup untuk menderma, memberi, walaupun dia berkira-kira lah ya, saya dapat apa dekat sini, tapi bagi kita melihat apa yang kita akan dapat daripada Allah di sini dan juga sampai di akhirat sana. Jadi ayat 54 ini sebagai satu lagi pedoman untuk kita terus berjuang dan menginfak. Mari kita baca sekali lagi ayat 54. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca satu lagi ayat 54. Saya nak baca Taranum Sikah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, Allah mengingatkan dalam ayat ini bahawa mengapa Allah tidak menerima nafkah ataupun infak yang mereka berikan kerana mereka kufur pada Allah, kufur pada Rasul, mereka menunaikan solat itu dengan malas ya, dan juga mereka itu kalau infak dengan rasa yang terpaksa ustaz. Yes, terpaksalah dah dengar pengumuman tabung gerakan, okeylah dah datang tabung kan, masuk jelah ya. Rupanya Allah tak terima. Rupanya Allah tak terima tuan-tuan ya. Jadi ini mengingatkan kepada saya bahawa kalau malam-malam solat itu sebenarnya khawatir takut Allah tak terima yang lain-lainnya ya. Dan kalau nak derma itu derma dengan betul-betul ya Allah, kerana aku dah dengar ayat ni pagi tadi dah derma, tapi bila dengar lagi ayat ni ya Allah aku nak. Pasal dia bukannya berkurangan. Dia macam ada dua akaun ustaz. Akaun dunia, akaun akhirat. Bila kita derma saja terus masuk di akaun akhirat. Ya, terus masuk dia akaun akhirat, jadi kita tak rugi pun. Malah Allah gandakan sampai 7,000%. Kan dalam ayat surah Al-Baqarah kan, 700 kali ganda. Betul. Jadi ini adalah yang halal interest. Halal interest yang perlu kita rebut hari ini. Jangan lupa tuan-tuan, membawa kepada situasi kita saksikan sama-sama di atas skrin, iaitu kita melihat kepada bagaimana ya perkongsian dari dulu lagi aku tak suka Nabi Muhammad. Kita perhatikan ya situasinya, iaitu bila berbincang-bincang ya dalam halaman ini berkaitan dengan apakah yang dibincangkan oleh orang-orang munafik. Okey, iaitu mereka berbincang dan di kanan atas itu orang yang suka bagi excuse itu memang ya dia memang cukup masalah hati mereka ya, mereka buat kerja lain, sibuk benda lain sampai tak fokus kepada apa yang sepatutnya difokuskan pada waktu itu. Jadi sila jangan main-main dalam perjuangan ini ya. Itu yang dikongsikan di dalam situasi ini, membawa kepada resolusi. Yang pertama kita lihat resolusi kita ialah bina rasa sukakan kejayaan pada agama biarpun sedikit. Yang kedua, elakkan suka beri alasan untuk perkara kebaikan dan jadilah orang yang menyokong kumpulan kemenangan dengan iman. Kita berdoa sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami tidak putus-putus memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diampunkan dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan zuriat keturunan kami, pasangan kami penyejuk mata memandang buat kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mata kami ini jadikan mata yang rindu untuk melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Lidah kami lidah yang fasih membaca menyebut kalimah-Mu ya Allah. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu mendengar lantunan bacaan ayat Al-Quran. Hati kami hati yang senantiasa berbunga, hati yang senantiasa ceria, hati yang senantiasa kuat dikuatkan oleh-Mu ya Allah untuk memahami dan juga mengamalkan isi kandung Al-Quran ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus kita menjadi orang yang berjuang dalam kebaikan. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang agar kita dapat menyebarkan gerakan Al-Quran ini ke seantero dunia, dan insya-Allah moga-moga dengan ini kita menghasilkan generasi. Salah satunya Ustaz ya, sempena Hari Wanita ini satu pantun, langit indah di waktu petang, sinar mentari di tatah awan. Subhanallah. Wahai wanita, teruskan berjuang bersama Khadijah, Nabi junjungan. Subhanallah. Kita bertemu kembali pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan semua para wanita terus berjuang, berinfak sebenar-benarnya mengikut Khadijah, isteri Nabi junjungan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.